Ulama Asy'ariyah, apabila mereka membincang tentang sifat sama' dan basar, ada perbezaan pandangan di kalangan mereka. Sama ada untuk sama' dan basar ini ada ta'alluq soluhi ataupun tidak. Ada tak ta'alluq yang bersifat potensi. Belum cerita tentang keterlaksanaan. Ta'alluq soluhi. Tadi Ustaz Faiz cerita ada 3 jenis ta'alluq untuk sama' basar. Ada soluhi, ada tanjizi hadith, ada tanjizi qadim. Tapi asalnya ada perbezaan. Dia tidaklah semudah itu. Ada perbezaan di kalangan mereka. Soluhi ni wujud ataupun tidak. Pada satu dimensi, sebahagian ulama Asy'ariyah berpandangan bahawa tidak ada ta'alluq soluhi bagi sifat sama' dan basar. Tidak ada. Ini pandangan yang disebut di dalam Al-Fathul Mubin yang ditulis oleh Al-Juhari. Mungkin saya tersilap sebut barisan namanya. Satu alim besar ulama Asy'ariyah yang datang tahun 1100. Tidak ada soluhi hadis. Demikian juga disebut dalam Risalah fi Ta'alluqat Sifat Rabbil Alamin, kitab mutaakhirin juga, oleh As-Sijil Masi menyebutkan bahawa tidak ada ta'alluq soluhi qadim untuk sifat qadim. Ini disebabkan oleh pandangan para ulama Asy'ariyah bahawa sifat inkishaf, sifat-sifat Allah yang bersifat menyingkapi sesuatu, ilmu, sama' dan basar, itu tidak ada potensi. Hanya ada ta'alluq tanjizi sahaja, tidak ada potensi. Dan disebut dalam Nata'ij Afkar Sifat, buku yang ditulis oleh Abu Azbah. Ini buku ini di ta'liq dan juga tahqiq oleh Said Fudah. Boleh lihat, menceritakan tentang pendirian ulama Asy'ariyah dalam bab ta'alluq sahaja. Disebutkan bahawa tidak ada ta'alluq saluhi kerana 2 sebab. Yang pertama, sifat inkishaf, tidak ada ta'alluq saluhi. Sama seperti yang disebut oleh dalam kitab Risalah fi Ta'alluqat. Dan yang kedua, mengambil perkataan Al-Imam As-Sanusi, muta'alliqan bi jami'il mawjudat. Menunjukkan bahawa mawjudat apabila fala ta'alluq lahuma illa bil mawjud fala salahiyya lahuma. Tidak ada ta'alluq melainkan dengan perkara-perkara yang wujud, maka tidak ada salahiyah. Ala kulli hal, ini pandangan yang pertama di sisi ulama Asy'ariyah, yang mana mereka mengatakan bahawa sama' dan basar tidak ada ta'alluq saluhi, yang ada hanyalah tanjizi sahaja, tidak ada potensi, yang ada keterjadian sahaja, seperti ilmu. Pandangan kedua yang dibawa oleh ulama Asy'ariyah ada, sebagaimana disebut oleh Ustaz Faiz tadi, ini pandangan yang disebut oleh Ad-Dasuqi apabila beliau mensyarahkan Ummu Barahin, menyebutkan bahawa ada ta'alluq saluhi. Ada ta'alluq yang bersifat potensi sahaja dan ada ta'alluq yang bersifat keterlaksanaan bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kitab Asy'ariyah yang masyhur Hasyiah Al-Bajuri ala Ummu Barahin menyebutkan perkara yang sama. Ada 3 jenis ta'alluq. Saya fikir tadi Ustaz Faiz sebut mungkin mengambil daripada apa yang ditulis oleh Imam Al-Bajuri ataupun Al-Bajuri. Ada 3 jenis ta'alluq untuk sama' dan basar. Ada saluhi, potensi untuk mendengar dan melihat yang telah ada sejak sedia kala. Ada tanjizi qadim, keterlaksanaan untuk sifat Allah mendengar dan melihat yang ada sejak sedia kala. Allah melihat dirinya, Allah melihat zatnya, Allah melihat sifatnya. Dan juga tanjizi hadis, melihat dan juga mendengar bagi makhluk-makhluk yang datang kemudian. Ini berlaku kemudian, ataupun perkaitannya berlaku kemudian. Seterusnya, kenapa perbezaan ini berlaku? Ada yang kata ada ta'alluq saluhi, ada yang kata tidak ada ta'alluq saluhi. Mereka berbeza pandangan dalam bab ini atas beberapa sebab. Yang pertama, apakah ini yang kita kena lihat sikit. Perbahasan awal tadi tu, dia ilmu ataupun bukan ilmu, sama' dan basar. Ada kaitan di sini. Sebab kalau dikatakan sama' dan basar termasuk ilmu, salah satu jenis ilmu, artinya tidak ada potensi untuk ilmu. Tak ada potensi, tak boleh. Allah ada potensi untuk tahu sesuatu, kemudian baru tahu, tak boleh. Allah memang dah tahu sejak sedia kala dah. Jadi kalau sama' dan basar termasuk ilmu, makanya di sini tidak ada ta'alluq saluhi. Dan kalau boleh sifat sama' dan basar ini dikaitkan dengan sesuatu yang belum ada, boleh tak kita nak cerap sesuatu yang belum ada sebelum ada benda tu? Boleh ataupun tidak? Kalau dikatakan boleh, artinya tidak ada saluhi juga. Tak perlu ada potensi. Daripada awal Allah Subhanahu wa taala sifat sama' dan basar ini telah pun berlaku. Tak perlu ada saluhi, potensi, hanya berlaku sahaja, keterjadian sahaja. Sebaliknya, kalaulah yang dimaksudkan sama' dan basar ini bukan ilmu, dia sifat yang berbeza dan tak boleh berlakunya ta'alluq melainkan setelah stimulus itu ada.
Melainkan setelah benda yang didengar dan benda yang dilihat itu wujud, baru boleh berlaku idrak. Dan idrak ini bukan ilmu. Maka di sini perlu kepada 3 jenis ta'alluq. Ada potensi yang bersifat sedia ada. Dan juga ada keterjadian terhadap potensi sedia ada itu yang berlaku pada waktu-waktu tertentu. Jadi inilah yang disebut, kalau boleh lihat dalam risalah fi ta'alluqat, disebut wa mata khassasna tanjizahuma bil mawjud falahuma tanjizi qadim binisbati ilal mawjudi azali. Kalaulah kita mengkhususkan tanjizi kepada perkara yang mawjud, maka ada tanjizi qadim untuk perkara yang mawjud sejak azali. Wa hadith binisbati ilal mawjud di zamani, ada tanjizi yang baharu untuk perkara-perkara yang wujud dalam jangka waktu tertentu. Wa salahi qadim binisbati ilaihi aidan. Dan untuk benda-benda yang baru datang kemudian, ada tanjizi hadis, keterlaksanaan yang kemudian, juga ada potensi yang bersifat telah wujud sejak sedia kala untuk sifat-sifat ini. Kalau dikatakan ta'alluq ini hanya terkena pada perkara yang wujud sahaja. Sebaliknya, kalau boleh lihat di sebelah kanan saya tulis, ini disebut oleh Said Fudah dalam tahqiqnya terhadap kitab Nata'ij Afkar Thiqat, disebut wala yakhfa anna al-kalam fi ta'alluqat as-sam' wal basar mawquf ala itsbatihima sifatain zaidatain 'ala al-'ilm. Tidaklah lagi kita berbeza pandangan ataupun terselindung bahawa perkataan kita, bicara kita tentang tempat bergantungnya ataupun keterkaitan sifat sama' dan basar ini bergantung kepada sama ada ia adalah sifat yang tambahan di atas ilmu ataupun ilmu. Artinya pada pandangan Said Fudah sekalipun, perbezaan tadi itu bukan sekadar lafaz sahaja tapi sama. Tak. Dia ada implikasi. Implikasinya pada ta'alluq ada ataupun tidak ta'alluq saluhi terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Taala dikatakan mendengar perkara yang belum ada? Belum ada, melihat perkara yang belum ada. Ini iktibar kepada suluhi qadim. Mana melihat benda yang belum ada dan mendengar perkara yang belum ada, itu iktibar suluhi qadim. Bukan mendengar selalu sekarang. Langsung mubasyarah. Sebab apa? Sebab belum ada lagi. Bagaimana nak dengar sekarang? Jadi apabila benda tu benar-benar ada, maka benar-benarlah Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Itu dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Dia bukan tentang bukan soluhi sahaja. Tapi ini penjelasan mereka apabila mereka ditanya, kalau Allah mendengar, pendengaran itu belum ada, macam mana Allah mendengar? Jawapan langsung mereka adalah Allah boleh mendengar sebelum dia ada, ketika dia ada, selepas dia ada. Meletakkan ini di dalam bakul soluhi, yang meletakkan ini dalam bakul soluhi dan membahagikan kepada 3, soluhi, tanjizi, hadis, tanjizi, qadim, ini datang kemudian. Ini perbezaan di antara ulama Asy'ariyah yang datang kemudian, bukan yang terdahulu. Jadi perkataan saya menggambarkan realiti mazhab Asy'ariyah. Kita ada masalah di mana ramai orang tak faham mazhab sendiri. Orang awam ramai tak faham mazhab sendiri. Untuk memahami mazhab Asy'ariyah, sebenarnya mereka kena katakan, kalau mengikut pandangan yang disebutkan oleh Al-Bajuri, ada ta'alluq saluhi qadim, possibility ataupun kemampuan untuk mendengar yang bersifat ada sejak sedia kala. Allah mendengar sifat-sifat Allah, dan juga Allah mendengar dan Allah mengetahui dan mendengar semua yang qadim itu subuti. Betul, itu baru subuti. Itu baru subuti, berlaku betul, nafsi, berlaku betul. Adapun perkara-perkara yang baharu ini dinisbahkan kepada pendengaran Allah dan penglihatan Allah, dinisbahkan idhafah, dinisbahkan. Artinya di sini idrak di sini hanya sekadar nisbah. Ini kena faham. Kena lihat apa yang dibahaskan oleh ulama Asy'ariyah, bukan menggunakan tafsiran yang kita faham sendiri dan kita sesuka hati ketengahkan.